Sebenarnya antara masalah kita sebagai orang yang sangat sukakan highlight yang warna-warni ni, dia akan jadi gila atau segabut sekejap tau bila diorang tersalah colour warna. So bila tersalah macam contoh mabah satu, mabah dua tu colour warna lain pula, dia akan macam murung. So kalau saya sendiri apa perlu saya buat adalah contoh mabah satu saya colour warna purple, kedua warna orange pula. Aduh. So nak macam mana? So saya combine je orange dengan biru ni. Okay, kalau macam pelik lagi, macam tak cantik ke ataupun macam serabut ke apa, so macam mana saya nak buat, kadang saya kotakkan terus benda tu dan saya kotakkan yang kedua pula. So yang membezakan pada warna tu kan, kalau kita campurkan macam agak lain sikit kan kadang campuran tu. So nak buat saya betul-betul nampak dia punya pairing mana 1, 2, 3, 4 tu saya buat kotak. Okay, kadang nak tak boleh kotak, kadang kita nak bezakan apa, kita guna awan ke, ikutlah kreativiti yang mana korang boleh pairing kan mana 1, 2, 3, 4, 5 kena dapat beza. So yang kedua pula 1, 2, 3, 4, 5 mana pembahagian semua bla-bla-bla. Kalau macam saya dulu first time saya buat cara ni, saya agak keliru warna biru apa warna hijau apa So saya akan letak dekat depan buku sekali, saya akan colourkan contoh hijau okay, tulis huraian. Purple subtopik, ni topik, ni dalil, ni mazhab. Okay, so kalau awal-awal korang better buat macam tu lah, takut korang keliru pula, ataupun which is bila korang nak masuk topik kedua atau bab kedua, korang dah warna hijau untuk apa kuning untuk apa Okay, seterusnya yang keempat pula, kalau kita dapat buku kan, selalunya buku ni takkan penuh lah tulisan sampai tepi, sampai terkeluar buku, takkan. Ada tinggalkan ruang. So ruang tu bukan untuk korang biar kosong, bukan untuk korang conteng, tapi ruang tu untuk korang buat note ataupun buat apa-apa ringkasan ataupun khulasah yang boleh korang faham daripada perenggan tu, supaya nanti bila korang nak study lagi akan jadi mudah. Korang baca point terus korang ingat dalam perenggan tu cerita apa sebenarnya. So kalau korang tengok kat tepi ni memang penuh dah saya conteng. Okay, memang akan ada apa-apa yang saya akan buat something lah. Manfaatkan tepi tu, buatlah apa-apa yang perlu korang buat supaya mudah korang nampak pembahagian ke, mudah korang bila korang nak buat rujukan ke. Sebab dalam buku ni memang hitam putih. So untuk kita dapat bezakan dah masuk next bab semua tu daripada kita sendiri. So korang create lah apa-apa cara korang buat korang buat garis dan korang buat subpoint ke. Okay, saya kalau macam ada topik besar, bawah tu ada mungkin ada 3 subpoint. Okay, 3 subpoint tu saya akan buat kotak tepi tu dan saya tulis contoh rukun. Okay, rukun kodi. Atau bawah ni syarat kodi, ni dalil kodi, ni. Okay, so bila jumpa kotak tu saya tahu tu subpoint. So bawah subpoint pula ada point di contoh syarat kodi ada berapa. 1 saya bulatkan apa, 2 semua kita buat tu betul-betul dekat tepi perenggan tu. Okay, dan kerana setengah orang tepi muka surat tu bagi dia tak cukup, so dia perlu contoh lagi panjang. So boleh korang ambil lah notepad kertas yang macam yang macam kita boleh buka-buka tu, dalam keadaan yang petak ada, yang panjang ada, kadang ada bentuk apple ke love, ikut korang lah. Okay, korang boleh gunakan tu dan korang tulis apa point ataupun ringkasan yang boleh korang faham. Mungkin ruang tu lebih cukup dibanding ruang yang kecil tu, dan korang tampal dekat bahagian atas perenggan tu. Kalau tak tahu maksud, kena tulis maksud atas perkataan yang kita tak tahu tu. So kalau dah tahu makna jangan tulis, sebab benda tu lagi serabutkan kitab korang. Okay, yang kelima pula. Okay, manusia ni lebih fokus kepada visual ataupun pada simbol atau gambaran berbanding tulisan. Gunakan simbol yang boleh korang faham. Okay, which is kalau dalam bab tu, dalam bab pembunuhan. Contoh dalam bab pembunuhan tu, okay, macam ni saya buat simbol seorang dengan ramai. Lepas tu ada simbol lelaki dengan perempuan. Simbol tu semua bantu kita, which is kalau itu maksudnya itu adalah hukum antara pembunuhan antara seorang dengan ramai. Lepas tu ada hukum pembunuhan ramai dengan seorang, lelaki dengan perempuan, perempuan dengan lelaki, kafir dengan Islam. Semua benda tu penting simbol supaya mudahkan kita lebih mudah tangkap. Kalau boleh korang buat subpoint tu guna bintang. Okay, subpoint kedua buat bintang, subpoint ketiga buat bintang. Lepas tu bawah subpoint tu kalau ada point lagi, bawah tu buat bulan pula. Guna kreativiti korang, gunakan simbol supaya mudah korang dapat detect mana pairing dia. Pairing. Okay, jangan buat benda yang semua sama sebab nanti korang akan serabut. Macam highlight, korang bayangkan satu buku guna highlight warna hijau. So macam ni korang nak faham, macam korang nak bezakan mana dalil, mana mazhab 1, mana mazhab 2. So benda tu sangat serabut sebenarnya. Okay, tips yang keenam pula, kita fokuskan kepada penulisan tu sendiri. Kalau kita nak hafal selalunya. So saya kalau dalam kitab ni saya memang takkan biarkan ayat tu panjang berjela-jela. So kalau korang tengok pada sini, nampak tak? Saya akan ambil pensel, saya akan potong ayat tu.
Macam ni. Macam ni. Okay, potong tu bukan maksud kita tak nak terus. Potong tu which is kita nampak dari komentar dah potong, terus potong. Sebab saya tak suka bila baca tu panjang ayat tu, buat kita rasa macam itu satu psikologi lah, buat kita nampak ayat tu panjang dan kita pun macam malas nak hafal, susah, berat. So kita potong supaya kita nampak ayat ni pendek. Okay, so kita mudah nak hafal, kita mudah nak baca nanti bila ayat tu pendek. Okay, tips yang ketujuh. Antara pengurusan kitab juga perlu kita fokuskan adalah jangan conteng kitab. Jangan buat buku kita tu sebagai benda selain daripada kegunaan buku tu. Contoh bosan-bosan dalam kuliah, conteng muka orang, conteng bunga, conteng apa-apalah. So elakkan benda tu, sebab tu adab sebenarnya. Kita boleh conteng dalam kitab dengan syarat conteng tu adalah conteng yang berkaitan dengan kita punya pelajaran. Kalau nak beli satu buku khas untuk conteng. Kalau bosan tengah dalam kuliah tu, ambil buku tu, conteng buku tu, jangan conteng kitab, okey? Okey, tips yang terakhir yang saya nak kongsi kepada anda berkaitan pengurusan buku. Okey, saya adalah seorang yang sangat tak suka lipat buku tau. Okey, lipat macam, okey hari ni dia sampai episod ni, so kita lipat sini. No, saya tak suka lipat sebab bila dah lipat tu, dia nampak buku sangat tak kemas. Korang bayangkan kalau 10 muka korang lipat, tak kembung sini. Betul dah habis lipat, korang buka. Bila buka tu ada kesan lipatan. Lepas tu bila ada kesan lipat lagi ni, korang dah keliru dah. Ni dah terbuka, ni tutup dah, tak dapat nak compare macam mana. So tipsnya adalah gunakanlah bookmark. Okay, tara. Kita promote kejap bookmark. Okay, bookmark ni saya buat sendiri. So saya suka, saya memang guna bookmark dia. So saya sampai buat sendiri bookmark ni. Okay, bookmark adalah bagi kita nampak lah muka surat mana yang kita dah stop study, nanti esok nak start mana. So kalau saya sangat suka study dengan cara bookmark ni, dengan cara contoh hari ni saya nak muka surat 1 sampai muka surat 10. So saya akan letak 1 kat muka surat 1, satu lagi dekat muka surat 10. Okay, so saya akan nampak, wah ni pace yang aku nak belajar hari ni, ataupun saya nak ulang kali sampai satu topik ni je. Tapi lepas tu mungkin lepas pukul 1, lepas pukul 2 saya nak sambung lagi. Okay, tak perlu nak lipat, tak perlu nak apa. Tak pun kalau nak guna bookmark, kita boleh letak satu ruang kat belakang ni untuk kita tahu muka surat apa kita belajar, tarikh ke apa ke. Okay guys, terima kasih kerana menonton. Thanks for watching. So saya rasa happy sangat dapat share dengan korang, dan semoga perkongsian ni bermanfaat untuk korang. Korang boleh amalkan dan boleh share dengan orang lain. Terima kasih. InsyaAllah lain masa kita akan buat lagi perkongsian berkaitan dengan Study Smart ni. So kalau korang suka video ni, tolong like kat bawah bagi thumbs up dan subscribe channel ni. InsyaAllah saya akan kongsikan lagi apa-apa yang boleh saya kongsikan. Okay, kalau korang ada idea ke apa-apa cadangan, just tinggalkan komen kat bawah. Terima kasih. Jazakumullah khairan katsira. Ma'assalamah wa ila liqa. Bye.